Seterusnya, masyarakat perlu peka terhadap peningkatan kes denggi. Antara tumpuan berita wilayah dari Kelantan. Jadi laporan penuh kita bersama Muhammad Azidi Abdullah di sana. Silakan Azidi. Azidi. Baik, terima kasih Lela di Angkasa Puri. Walaupun lebih tumpuan diberi kepada kes jangkitan COVID-19, namun isu kesihatan lain seperti denggi juga perlu diberi perhatian oleh rakyat Kelantan. Demikian menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Hussein, berikutan berlaku peningkatan kes denggi di negeri ini. Justru pihaknya berharap komuniti setempat dapat menangani masalah ini yang berkait rapat dengan kebersihan dan cara pengurusan sampah. Ini khususnya bagi daerah Kota Baru dan Bacok. Justru itu saya mengajak seluruh kepimpinan dan setiap setiap daerah ataupun setiap kampung dan sebagainya, daripada setiap pemimpin-pemimpin ini sekiranya kita beri penumpuan yang membuat kerja, memberi penumpuan yang lebih kepada pencegahan demam denggi ini, maka insya-Allah kita akan berjaya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program mencegah pembiakan nyamuk Aedes di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Semua Api, Kota Baru. Dr. Izani turut mengingatkan orang ramai supaya menjaga persekitaran kawasan rumah bagi mengelak dikenakan kompaun oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Sehingga 11 Julai lalu, Kelantan mencatat 2,226 kes denggi berbanding 2,031 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, 4 mangsa dilaporkan meninggal dunia. Gabungan NGO Hadapan Kelantan GOHEK terus mengerak langkah dengan menganjurkan pelbagai program berkonsepkan kebajikan dan dakwah. Sejak ditubuhkan setahun lepas, GOHEK yang menaungi 14 badan gabungan termasuk Third Force Kota Baru, Sukarelawan Air Kasih Cawangan Kelantan, Rumah Mahabbah Kota Baru, Sukarelawan Basmi Lapar dan Cempaka Merah Asnaf Society ini sering turun padang membantu golongan memerlukan termasuk asnaf, anak yatim serta gelandangan. Pengerusinya Tuan Hisam Tuan Mamat berkata terbaharu pihaknya menganjurkan program bersama anak-anak kesayanganku di Pusat Jagaan Kesayangan Mumtahanah. Ia sebagai menyuntik kesedaran selain menjadikan kerja kebajikan sebagai budaya hidup masyarakat. Itu semua hasil sumbangan daripada ahli gabungan dan juga daripada orang ramai lah. Dan juga sumbangan itu pun kita dapat daripada pihak agensi kerajaan, daripada badan korporat, daripada orang perseorangan. Dan hasil sumbangan ni kita kumpulkan untuk kita bahagikan untuk keperluan tahfiz, untuk keperluan anak yatim, asnaf dan juga agensi-agensi lah yang memerlukan perkhidmatan kami. Pusat Jagaan Kesayangan Mumtahanah diwujudkan sejak 8 tahun lepas bertujuan memberi perlindungan dan bantuan kepada golongan asnaf. Ia menempatkan 30 kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun. Jadi kita sekarang ni sedang mencarilah satu penempatan yang sesuai lah untuk anak-anak ni dipindahkan. Jadi dalam pada itu, kehilangan suami tercinta akibat kemalangan 3 tahun lepas tidak melemahkan semangat seorang ibu tunggal di Pasir Mas, Kelantan. Sebaliknya, Rosmawati Hassan, 39 tahun, terus bangkit menjalankan perniagaan kecil-kecilan untuk menampung perbelanjaan harian. Selain menjual aiskrim Malaysia, wanita itu juga menjadi dropship produk makanan termasuk perkasam, keropok, sate ikan dan tempoyak. Wartawan Majidah Ismail ada butirannya. Sebaliknya berusaha mencari peluang perniagaan untuk menambah pendapatan. Selain berniaga, dia juga menjalankan perkhidmatan mencuci rumah. Semuanya dilakukan demi menyara 3 anaknya, Muhammad Zarhan Ashraf 10 tahun, Ahmad Zafran 6 tahun dan Nur Syamimi 3 tahun. Tipulah kalau tak nak ke, sebab semua benda urus orang. Tapi kena kuat demi anak. Mesti kena kuat demi anak. Bukan senang nak hidup senang. Tapi tipu hati tak? Apa yang tipu ni? Puas hati, Alhamdulillah. Ti bersyukur sangat sebab Ti dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Alhamdulillah, ramai yang bantu Ti. Semangat bagi Ti sokongi, Alhamdulillah. Dalam masa sama, Rosmawati menjadi sumber inspirasi kepada asnaf lain untuk keluar dari kepompong kemiskinan serta membina jati diri. Penyelaras Third Force Pasir Mas, Wan Zalilah Syafi'i berkata,
Pihaknya sentiasa memantau perkembangan asnaf di bawah seliaannya bagi memastikan kebajikan golongan ini terus terbela. Membantu golongan-golongan asnaf antaranya baiki rumah dengan Maik dan Top 4 sendiri pun ada yang kita cuba cari dana-dana daripada awam, daripada orang ramai dan juga daripada Jabatan Kerajaan, Maik dan juga penghulu kawasan. Kita dapat kerjasama sepenuhnya. Sempena kunjungan ini, Third Force Pasir Mas juga menyampaikan sumbangan barangan dapur kepada asnaf sekitar Kampung Tanjung Pasir Mas. 3 bahan itu mengakhiri berita wilayah dari Kota Baru hari ini. Kembali kepada Lela di Angkasa Puri. Azidi, terima kasih. Baiklah.